الله وبركاته. لنبي الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد. وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-18. Yang semati Tuan Imam, Tuan Bilal dan sah-sah pengurusan dan pentadbiran Masjid Al-Irsyad USJ 1. Jangan lupa juga kepada tuan-tuan, ayah-ayah, pakcik-pakcik, abang-abang yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada saat ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ini manusia yang terus istiqamah beramal soleh kepada Allah, dalam masa yang sama membuktikan kehambaan kita kepada Allah demi mencari redha-Nya di dunia hingga ke syurganya insya-Allah. Di dalam satu ayat yang saya bacakan tadi daripada surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala bagi ingat kepada kita tentang satu ayat ni. Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dalam masa yang sama, pandang-pandanglah bakalan apa yang kamu akan bawa keesokan harinya, yakni setelah kamu meninggal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ingatkan sekali lagi, suruh kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Dan Allah sebut, sesungguhnya Dia Maha mengetahui atas apa yang kamu lakukan di dunia ni, semuanya di dalam peliharaannya dan di dalam pengetahuannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa, tidak boleh diperduakannya, bahkan Dia yang Maha Esa, segala-galanya adalah milik Dia. Tuan-tuan, ayah-ayah, pakcik-pakcik, abang-abang yang dikasihi Allah sekalian, bila kita menyebut tentang keadaan Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita di dunia ni, maka Allah Subhanahu wa taala seru kita sekiranya kalau kita beriman. Bila dah sampai tahap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong upgradekan dia supaya menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dah bertakwa, maka jadilah diri kita ni seorang manusia yang pandang-pandang apa yang akan kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Sebab itu banyak ayat Al-Quran yang menceritakan kepada kita suruh jadi manusia yang pandang-pandang apa yang kita nak bawa. Tak cukup kita nak bawa segala kebaikan, bahkan dosa kita juga kita akan bawa juga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau di penghujung hayat kita, kita sempat bertaubat dan sempat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampun dosa kita dan Allah angkat darjat kita di sisinya insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah, pakcik-pakcik yang dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah kita dah masuk dalam bulan Rejab ni tuan-tuan. Bila kita masuk dalam bulan Rejab ni, bulan yang dikatakan Ashhurul Hurum, iaitu bulan yang disifatkan daripada 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Rejab itu sendiri namanya di dalam bahasa Arab boleh dikatakan sebagai tarjib ataupun disebut sebagai ta'zim ataupun keagungan Allah Subhanahu wa taala yang terletak pada bulan Rejab yang sedang kita lalui ini.
Bila sampai bulan Rejab ni tuan-tuan, ayah-ayah sekalian, kalau kita nak melakukan kebaikan dan amal-amal soleh kita yang bakal kita akan kerjakan dalam bulan Ramadan nanti, bermula daripada bulan Rejab ni dah start enjin dah. Start enjin tu macam mana Ustaz? Start enjin kereta perangat ke Ustaz? Tak. Maknanya di dalam bulan Rejab ini kita dah membina segala amal soleh kita yang bakal kita akan lakukan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kena start dah. Bulan ni dah mula start baca Quran, bulan ni dah mula start sembahyang malam, bulan ni dah mula start puasa sikit-sikit, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, dan bulan ni dah mula start dah baca Al-Quran balik, semak balik Al-Quran, dan bulan ni dah mula kaji balik bacaan kita di dalam solat dan di dalam perbuatan kita, sama ada betul ataupun tidak betul. Bulan ni dah start dah. Sebab apa Ustaz kata macam tu? Sebab tuan-tuan sekalian, di dalam bulan Rejab yang sedang kita bina ini, segala amalan kita akan teruskan lagi untuk memperkukuhkannya di dalam bulan Sya'ban. Bahkan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, kita tidak akan lagi rasa kaku, bahkan kita tidak akan rasa lagi rasa ganjil di dalam bulan Ramadan. Sebab apa kita tak nak dalam bulan Ramadan ni baru rasa ganjil, macam-macam ganjil, pelik lain macam. Bulan Ramadan baru kenal masjid, bulan Ramadan baru kenal majlis ilmu, bulan Ramadan baru kenal ada tazkirah Ramadan dalam solat tarawih di antaranya, baru kita kenal waktu tu, kita jadi perak habis tuan-tuan. Perak, kalau dalam bahasa orang Tara ni dia kata perak. Perak sebab apa? Waktu bulan Ramadan baru kenal main masjid, main masjid. Tiba-tiba Bilal umum, insya-Allah selepas tarawih kita akan adakan tazkirah. Kita kata apa? Allah, tazkirah, time-time ni lah nak tazkirah. Perak tu. Sebab tak biasa main masjid Perak. Allah, tazkirah pula time-time ni ada, ya Allah, buatlah waktu lain. Buatlah waktu lain supaya kita ni, biarlah kita ni seronok, senang-senang saja main masjid. Tak payahlah 20 nak buat tazkirah sangat. Marah. Dia bukan marah kepada diri dia saja, dia marah kepada JK masjid. Dalam bulan Ramadan juga kita dah jadi gelabah punca seorang-seorang tuan-tuan. Sebab apa? Ada pula majlis tadarus, kita kata jom aku nak join tadarus. Tapi latihan tidak dimulai daripada bulan Rejab, tak mula. Bulan Rejab tak mula pun tentang nak baca Quran ni, tak ada langsung. Bulan lain lagi lah tak ada. Allahu Akbar. Sebab itu daripada bulan Rejab ni kita kena semai dan kita kena tanam supaya ianya keberlangsungannya daripada bulan Rejab dibawa ke bulan Sya'ban, dan bila masuk dalam bulan Ramadan kita jadi tenang dan kita menjadi sudah kebiasaan kepada diri kita untuk nak melakukan ketaatan kepada Allah di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab itu ayat yang saya bacakan ini cerita berkenaan kepada kita sekalian tentang Allah suruh kita kaji balik apa yang kita nak bawa bertemu dengan Allah. Bila kita berbicara berkenaan dengan apa yang kita nak bawa bertemu dengan Allah di dalam kehidupan kita, maka bulan Ramadan itu bulan tarbiyah, bulan Ramadan itu bulan mendidik jiwa, bulan Ramadan itu bulan nak menyemai ataupun nak membuahkan hasilnya daripada bulan Ramadan itu yang akan dibentangkan di dalam kehidupan kita seharian. Setelah habis bulan Ramadan, maka itulah amalan yang akan kita teruskan di dalam kehidupan kita. Macam-macam kita dengar kan, bulan Ramadan ni ada orang kata madrasah, bulan sekolah. Ada yang kata bulan Ramadan ni bulan universiti, nak didik diri kita berlandaskan dengan amalan-amalan yang kita bina dalam bulan Ramadan itu untuk nak dibawa pulang setelah selesai habis Ramadan nanti. Banyak istilah-istilah orang guna. Jadi maknanya bermula daripada Rejab ini kita perlu semai dan kita perlu bijak merancang untuk amalan apa yang akan kita bawa di dalam bulan Ramadan, untuk kita besarkan di dalam bulan Ramadan, pesta ibadah di dalam bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang terbaik dan berkualiti di dalamnya. Tuan-tuan, ayah-ayah, pakcik-pakcik, tuan-tuan, abang-abang yang dikasihi sekalian. Jadi maknanya kena cerdik di dalam membina amalan tersebut. Cari amalan apa yang kita mampu buat. Cari ya.
Amalan ni Ustaz, kami mampu solat malam je Ustaz, yang lain kami tak mampu. Oh, kemah tu. Bangun malam, pukul 4:30 pagi bangun. Solat tahajud dah mula dah sejak bulan Rejab ni. Ustaz, nanti ada orang yang cakap dalam ni, Ustaz kami bukan dalam bulan Rejab Ustaz, daripada beberapa puluh tahun dulu lagi kami duduk istiqamah solat tahajud ni Ustaz. Ustaz baru cakap hari ni pasal apa? Saya cakap, saya bukan cakap kepada pakcik, saya cakap kepada orang-orang yang tak biasa lagi. Macam tu. Jadi maknanya kita ingatkan semua, termasuk diri saya yang saya sedang bercakap ni, saya sedang menasihati diri saya supaya kita semua dalam keadaan bergelut dan mencari serta berlumba-lumba untuk melakukan ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Jadi tuan-tuan ayah-ayah yang dikasihi sekalian, maka di dalam bulan Rejab ini, amalan apa yang paling terbaik Ustaz kalau kita nak buat? Tuan-tuan, dia ada 4 bulan, dia ada 4 malam. Ada 4 malam yang perlu kita tumpu dan perlu kita bersungguh-sungguh di dalam amal ibadah. Ada 4 malam. Malam yang pertama iaitu malam Rejab. Dalam bulan Rejab ni tuan-tuan, tuan-tuan bangun malam lah sembahyang. Dalam bulan Rejab ini tuan-tuan bangun malam dan bermunajat kepada Allah SWT serta puasa di siang harinya. Dah mula dah puasa. Haji dah mula puasa Haji? Dah. Berapa hari dah Ustaz? Berapa hari dah Haji? Baru sehari Ustaz. Okey dah tu. Ada yang tak puasa langsung ni tuan-tuan. Tak puasa langsung. Haji puasa Haji? Tak puasa hari Ustaz. Nak puasa dah hari tu gastrik pula Ustaz. Gastrik tuan-tuan. Allahu Akbar. Gastrik bulan Rejab tak bagi tuan-tuan. Mai masuk bulan Ramadan dia duduk gastrik daripada awal Ramadan sampai habis Ramadan. Yang tu bahaya tuan-tuan. Jadi maknanya waktu bulan sekarang ni, bulan Rejab, didik diri kita supaya dah biasa-biasakan diri kita untuk berpuasa. Puasa. Cari Isnin Khamis kalau tak boleh. Kalau tak boleh puasa setiap hari, puasa selang sehari. Boleh puasa selang hari? Boleh Ustaz. Tak boleh, tak boleh. Puasa selang sehari tak boleh. Kalau 2 hari seminggu boleh. 2 hari seminggu insya-Allah boleh Ustaz. Dia lambat jawab dah. Maknanya apa? Dia memerlukan fikiran untuk menimbang rasa di atas kehidupan dia. Itu bahaya tu. Puasa 2 hari seminggu boleh? Tak boleh Ustaz. Tak boleh. Habis seminggu sekali boleh? Seminggu sekali insya-Allah I try dia kata. Kemah ni. Jadi maknanya dia cuba nak puasa juga tuan-tuan. Puasa lah. Supaya masuk bulan Ramadan tadi tak join dengan geng-geng plastik hitam. Masuk bulan Ramadan dia steady ya. Sebab apa? Sebab dia dah dilatih dalam bulan Rejab, keberlangsungannya sampai bulan Syakban dilatih dirinya untuk berpuasa, maka sampailah ke dalam bulan Ramadan dia steady ya tuan-tuan. Cuba tengok orang yang tak latih dalam bulan Rejab, dalam bulan Syakban, tiba-tiba masuk Ramadan, dia jadi apa? Oh, hari pertama, ya Allah. Hari pertama jangan cakap dengan aku. Jangan cakap. Sebab apa? Letih sangat. Letih sebab apa? Tidak ada latihan. Dia macam ni juga tuan-tuan, dia macam askar ya tuan-tuan. Kami askar, saya askar tuan-tuan. Askar ni kalau dia tak buat latihan, dia akan jadi apa? Dia akan jadi lemoy. Lemau. Dia akan jadi lemau. Tahu lemau macam mana? Kita ambil air, bubuh air teh yang panas, kemudian kita cicah biskut. Lembek tu lemau nama dia tuan-tuan. Itu lemau. Jadi maknanya askar ni tuan-tuan, setiap hari dia buat kerja askar. Memang tuan-tuan tak nampak, tuan-tuan duduk di USJ satu ni tuan-tuan tak nampak apa askar dia buat setiap hari. Tuan-tuan tak nampak. Kalau tuan-tuan pergi duduk dekat kem-kem askar, tepi-tepi kem askar, tuan-tuan pergi duduk contohnya di kem Rasah Seremban tuan-tuan. Kem Rasah Seremban tu tuan-tuan, sekitarnya perumahan. Setiap pagi askar-askar ni duduk lari, jogging pagi-pagi tuan-tuan. Lari secara kumpulan. Tak cukup dengan lari secara kumpulan, mereka galah pack berisi dengan lebih kurang 15 kilo di bahu mereka. Kemudian berjalan sambil pegang senjata M4 ni tuan-tuan, pusing 15 km di sekitar kem Rasah tersebut. Tuan-tuan. Yang tu orang-orang nampak lah. Yang tu budak-budak tu tuan-tuan, semangat tu budak-budak tu. Kalau kami lalu pagi-pagi, Assalamualaikum pakcik, Assalamualaikum pakcik. InsyaAllah, seronok dia pak. Kita pun, Waalaikumsalam dek, dah makan belum? Belum. Pakcik askar ke? Askar, bawa beg ni askar.
Ingat aku bomba ada bukan? Bomba tak bawa beg macam ni. Budak-budak kan. Jadi maknanya kita bagi tahu kepada mereka, jadi maknanya dalam keadaan kita hidup di dunia ni perlu latihan juga tuan-tuan. Tadrib, latihan. Latihan itu perlu diteruskan untuk keberlangsungan amalan kita itu, supaya masuk dalam bulan Ramadan kita dah boleh berjaya untuk mengamalkan segala amalan-amalan yang kita bina daripada bulan Rejab, Syakban, yang di dalam bulan Ramadan itu kita dah selesai lah. Yang pertama tadi apa? Puasa lah. Belajar puasa sikit. Kalau orang perempuan, isteri kita, suruh dia ganti puasa. Dalam masa yang sama, itu merupakan latihan untuk dia untuk menempuh bulan Ramadan Al-Mubarak. Balik lagi tanya, yang ada 3 puasa dah itu ada seminggu, abang nak ganti ke? Tak, bukan abang nak ganti, abang tanya aja. Sebab apa bang? Kena gantilah siap-siap. Sebelum habis bulan Syakban nanti, kita dah masuk bulan Ramadan, dah kira buku lain dah. Oh ya ke? So bagi tahu dekat dia, so ganti siap-siap. Puasa yang tahun lepas, yang ditinggalkannya, yang diuzurnya itu ganti ya dalam bulan Rejab dan Syakban ni. Okey, yang pertama tadi puasa, biasa-biasakan diri. Yang kedua iaitu biasa-biasakan solat malam. Biasakan lah. Sebab nanti dalam bulan Ramadan, kalau kita yang ada perancangan, kalau kita yang ada hajat untuk mencari dan memburu malam Lailatul Qadar, maka daripada bulan Rejab dan Syakban ni dah biasakan diri untuk bangun malam, untuk solat tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa kan? Sembahyang tahajud berapa rakaat Ustaz? 2. Paling rajin 8. Paling malas 2. Itu paling malas tu. 2 ni orang-orang yang berpegang dengan mazhab Malasi. Sekian dimaklumkan. So jangan jadilah geng-geng Malasi. Sembahyang 4 rakaat. Sembahyang sunat tahajud, kemudian sembahyang sunat hajat ataupun sembahyang sunat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sembahyanglah, biasakan diri. Supaya nanti tarawih 20 rakaat relax je. Ini sembahyang berapa ya? 20. Alah tak apa, aku dah biasa dah. Aku sembahyang tahajud daripada pukul 4.30 sampai 5.30 aku sembahyang tahajud. Masya-Allah. Berdiri aku lama. Aku sembahyang dalam solat tahajud aku 1 rakaat 5 muka aku baca. Masya-Allah. Itu hebat lah tu. Tu orang cerdik lah tu. Tu orang cerdik. Lalu dia bina dan dia bentuk diri dia, kepribadian dia di dalam bulan Rejab ini, supaya nanti dalam bulan Ramadan Al-Mubarak dia bangun tahajud pukul 4 pagi, relax dia, cari malam Lailatul Qadar. Daripada awal Ramadan sampai habis Ramadan, bangun malam steady ya. Masya-Allah. Sedar pukul 4, tak payah kunci jam, secara automatik dia bangun sendiri. Masya-Allah. Ni hebat ni. Ni kesan daripada pembentukan yang dibina daripada bulan Rejab, Syakban, maka dia akan bawa dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Cuba yang tak bersedia langsung. Bulan Rejab tak bersedia, bulan Syakban pun tak sedia. Tak tahu Ramadan saja. Ramadan baru dia fikir, aku kalau boleh aku nak tahajud setiap malam. Buatlah cuba. Dapat tak? Dia jadi kelam kelabu tuan-tuan. Malam pertama bangun, malam kedua tak bangun, malam ke-10 baru bangun balik tuan-tuan. Dia jadi tak stabil. Dia jadi tak stabil, bahkan bimbang, takut malam dia itu dipenuhi dengan kelalaian dia. Bila orang kata malam ni di masjid kita ni kita akan buat solat tarawih sebanyak 20 rakaat, dia kata aku 8 je. Ampun nak buat 20, aku 8 je. Aku dah rakam dah rekod aku ni daripada sejak azali lagi, aku tetap 8. Oh tuan-tuan, kemas tu. Yang jenis mazhab 8 ni pun satu hal juga tuan-tuan. 8 tu kemudian action pula tu. Keluar makan, ambil moreh, dia dulu yang pabihnya. Yang kaki 20 pun marah, mana ni? Jadi masjid pun bijak. Masjid kata kita ada sediakan moreh untuk 8. Moreh yang 8 makan apa? Karipak. Moreh untuk 20 nasi daging. Masya Allah, paut. Yang tu kalau buat macam tu kemas. Orang bukan tunggu 20. Ada pun yang tunggu 20 tu semayang berjemaah ataupun duduk luar tunggu bila geng-geng 20 ni nak makan. Sebab dia pun nak join sekali makan dengan geng 20. Bila makan dengan geng-geng 20 ni tuan-tuan, kawan yang geng 20 kata apa? Tadi bukan hang keluar awal tadi.
Luar awal ya. Lepas tu pasal doa ada lagi. Katanya malam ni makan nasi daging. Cicah dengar pula dengan ayam asam pula ni, sedap ni. So aku terpaksa tunggu. Sebab tu dia tunggu tuan-tuan. Yang tu haru. Kalau jenis macam tu kena fikir-fikir balik keadaannya. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah, pakcik-pakcik yang dikasihi sekalian, jadi maknanya bina kehidupan kita supaya biasakan diri kita bangun malam dan solat malam. InsyaAllah Yang ketiga, mula dah baca Quran. Mula dah faham makna Quran. Mula dah biasa masuk juzuk 3, biasa dah masuk juzuk 8, biasa dah masuk juzuk 10, biasa dah masuk juzuk 18, biasa dah baca sampai juzuk 29, dan biasa dah khatam sekali. Di antara Rejab dan Syaban dia dah sempat khatam sekali. Oh, tu kira besar rahmat lah tu. Ada orang Rejab Syaban langsung tak khatam Quran. Masuk Ramadan lagi tak ada apa. Masuk Ramadan orang kata apa, insya-Allah ya, tahun ni Ramadan kita buat tadarus Al-Quran, kita ada penaja kepada orang-orang yang masuk penyertaan di dalam kumpulan tadarus Al-Quran. Penaja dia kata hadiah-hadiah yang disediakan antaranya duit raya RM500. Dia kata duit raya apa? RM500. Cantik tu. Sama macam bantuan kerajaan dia kata. Itu cantik tu. Kemudian tak cukup dengan itu, baju raya sepasang daripada Aish Ashraf. Masya Allah. Okey, cantik dah tu. Kemudian diberikan kain pelekat cap mangga. Okey dah tu. Kemudian diberikan putang baju yang berharga RM10. Masya Allah. Dia total semua, dia kata apa, kalau ikut semua ni hadiah yang ditawarkan oleh masjid ni, cantik, RM600 boleh dapat macam tu senang-senang ya. So aku dah mula berazam untuk masuk kumpulan tadarus Al-Quran. Masya Allah. Masjid saya tuan-tuan, Masjid Datuk Haji Kamaruddin, Petaling Jaya. Pernah sekali buat tuan-tuan. Siapa masuk tadarus Al-Quran diberi jam tuan-tuan. Beri jam. Jam mahal tuan-tuan. Jam mahal, ada seorang Tan Sri sponsor tuan-tuan. Jam mahal. Bila pergi bagi tahu kat Tan Sri kata, berapa orang semua penyertaan? Kira ada lebih kurang 89. Tan Sri pun fikir panjang. 89 no. Kalau jam satu tu RM100, lebih kurang berapa? 8,900 dia kata. Tak apa, saya sponsor dia lah, saya sponsor. Bila sponsor ni, bila on kata sponsor ni tuan-tuan, meneru ni siapa dia? Yang meneru ni. Yang meneru ni budak-budak meneru. Dia kata, aku pakcik, saya nak pakcik bubuh nama saya. Kalau tak bubuh nama dia, dia balik teriak bagi tahu ke ayah dia serang AJK masjid. Sampai macam tu tuan-tuan. Sampai macam tu sekali. Maknanya itu satu galakan, satu motivasi kepada orang-orang yang melihat tawaran tersebut supaya dia cinta Al-Quran, pupuk semangat dia supaya pulun Al-Quran tu. Tuan-tuan, kita orang tua-tua ni tuan-tuan, ayah-ayah, pakcik-pakcik, tak payahlah sampai tawaran tu ada barulah nak gelut buka Quran. Jangan. Kita kena fikir masa kita sudah dekat hampir untuk nak terima kematian tu datang kepada kita. Fikir yang tu lah. Semayang pun nak kena buat tawaran baru main ramai. Semayang jemaah pun sampai nak kena bakar kambing 3 ekor kat luar masjid baru ramai. Janganlah sampai macam tu. Teruk lah. Okay. Jadi maknanya berlumba-lumba kita di dalam beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya meraih redha-Nya kepada kita sekalian. Ayah-ayah, pakcik-pakcik, tuan-tuan, abang-abang yang dikasihi sekalian. Kemudian yang seterusnya, amalan yang perlu kita pupuk, yang perlu kita bina daripada sekarang, iaitu apa? Senantiasa duduk dalam majlis ilmu. Dah kena biasa dah duduk dalam majlis ilmu ni. Sebab nanti bila mai Ramadan akan ada majlis ilmu, akan ada tazkirah Ramadan, akan ada ceramah nuzul Quran, akan ada ceramah ambang Ramadan, akan ada semua majlis ilmu ni. Majlis ilmu di dalam bulan Ramadan adalah satu majlis yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Bahkan Allah jadikan orang yang duduk dalam majlis ilmu dalam bulan Ramadan dengan ganjaran yang terlalu hebat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan. Sebab tu kena biasa-biasa dah dalam bulan Rajab dan Syaban ni kena duduk dalam majlis ilmu dah. Tapi
ada satu benda tak suka kepada kita, yang kalau kita nak duduk dalam majlis ilmu, mesti dia bangkang kita. Agak-agak siapa dia kan? Nafsu tak suka. Nafsu tak suka duduk macam ni, tak suka nafsu. Nafsu ni kalau boleh dia nak duduk baring terus, yang tu dia suka kan? Jadi dia tak suka duduk dalam keadaan lengah, dia tak suka duduk dalam keadaan bersusah payah, dia tak suka duduk dalam keadaan menyusahkan diri dia. Nafsu tak suka. Sebab itu daripada bulan Rejab dan Syaban, kita bina kehidupan kita supaya suka benda-benda majlis ilmu ni, supaya kita hidup dalam keadaan berilmu pengetahuan di atas apa yang akan kita kerjakan nanti di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Barulah seronok. Pukul 8.30 pagi kita tanya Pak Cik, semayang apa Pak Cik? Semayang sunat duha. Han tak tahu ke? Oh, tu tahu. Pak Cik, semayang sunat duha ni berapa rakaat? Dia boleh terang balik. Solat duha ni boleh banyak rakaat, boleh. Ada boleh buat 2, boleh buat 4, boleh buat 6, boleh buat 8. Terpulang mana-mana yang kita suka kita nak buat mengikut keselesaan kita. Dia bagi tahu kat budak muda tu tanya dia. Dia cakap tu juga berdasarkan dengan sunnah Nabi SAW yang ada kena-mengena dengan hadis Nabi. Maka dia itu senantiasa dibimbing oleh ilmu pengetahuan di atas apa gerak kerjanya ataupun perilakunya dan perbuatannya di dalam kehidupannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu pula, tuan-tuan, ayah-ayah, pakcik-pakcik yang dikasihi Allah sekalian. Jadi maknanya itu amalan yang boleh kita jadikan di dalam kehidupan kita, yang boleh kita bina di dalam bulan Rejab yang sedang kita lalui ini. Ada tak lagi? Ada. Iaitu biasa-biasakan sedekah. Biasakan sedekah. Kita selalu sedekah waktu bila? Bulan Ramadan, dia punya sedekah makanan. Ya Allah, siap sponsor lagi. Anak-anak yatim, bulan Ramadan baru dia kenal anak-anak yatim ni. Kita ni bulan Ramadan baru kenal anak yatim, bulan Ramadan baru buat baik kepada anak yatim, bulan Ramadan ni baru pi ambil anak yatim satu bah, pi makan di hotel sponsor. Bulan lain anak-anak yatim tu apalah nasib dia. Saya cakap ni kalau salah tolong bagi tahu saya salah. Tetapi kebiasaannya berlakunya macam tu. Pergi tengoklah mana-mana hotel pun bulan Ramadan ni penuh anak yatim. Tanya, adik daripada mana? Kita daripada pusat tahfiz anak-anak yatim Al-Barakah. Oh ya ke? Berapa kali dah adik makan di hotel bulan Ramadan ni? Setiap malam pakcik. Masya Allah. Kalau bulan ni, kalau habis bulan Ramadan ni nak makan kat mana? Duduk di hostel je pakcik. Oh ya ke? Duduk asrama. Asrama. Makan apa kat asrama selalu? Ikan kering. Oh itu. Kadang-kadang ayam ada juga pakcik. Okey. Okey, tak apa. So seronoklah makan di hotel. Seronok sangat kata. Agak-agak berlaku tak dalam situasi masyarakat kita? Berlaku. Benda macam ni pasti berlaku. Sebab itu tuan-tuan, bina diri kita daripada bulan Rejab dan Syaban ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah melalui infak dan sedekah kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini tak kaku dan tak kekok ketika mana masuk bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Yang seterusnya, tolong berikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Sedekah. Bulan-bulan Rejab ni dah mula sedekah dah, makan. Hantar makan. Tengok ada kawan kita lapar, bagi makan. Tak apa, aku belanja kau makan. Sempena bulan Rejab ni. Bulan lain sorry lah dia kata. Oh kemana? Bulan lain sorry dah tak? Bulan Rejab baru start dah. Jadi maknanya mula dah lah. Kalau isteri kita di rumah bulan Rejab ni dah mula hantar dah, jual dah makanan. Hantar. Tengah hari masak apa? Ikan jenahak, kepala ikan jenahak. Gulai tuan-tuan. Hantar dah kepada jiran sebelah. Oh hebatnya. Hantar. Bila hantar kata, tolong pesankan makcik tu ya, kata mak nak pinggan balik. Kan? Dia mesti pesan itu. Sebab apa? Boleh jadi pinggan balik itu bukan pinggan kosong, tetapi pinggan yang balik itu pinggan yang dibalas segala apa yang dimasak di rumah makcik sebelah. Anak-anak kita kan macam tu. Kita pesan kat anak-anak, tolong hantar kat makcik sebelah, kata mak nak pinggan balik. Itu syarat dia. Agak-agak dapat tak? Dapat kan? Apa dapat? Dapat apa? Kalau tengah hari dapat balik masakan orang sebelah. Kalau petang hari dia patah balik, dapat kuih je.
Kalau pagi hari, dapatlah nasi lemak ke kuih ke apa dan sebagainya. Jadi maknanya itu kecerdikan orang-orang perempuan kita. Dia punya plan dia macam tu. Dia ni orang Kok Diang tuan-tuan, ni cerita. Orang Kok Diang. Orang Kok Diang ni belah-belah utara lah tuan-tuan, belah-belah Kedah ni. Belah-belah dekat dengan sempadan Perlis ni tuan-tuan. Bila dekat-dekat maghrib ni tuan-tuan, dia bermasak, dia teringin nak makan masakan orang sebelah. Orang sebelah tu orang Muar, orang Johor tuan-tuan. Orang sebelah ni selalu masak mi Bandung Muar tuan-tuan, petang-petang. Jadi dia pun buatlah umpan, pesan ke anak, dan dia masak apa? Cucuk kodok adabi tuan-tuan. Cucuk kodok adabi. Payah nak sebut bahasa Selangor tuan-tuan. Cucuk kodok adabi, tu bahasa utara. Jadi dia masak pun cucuk kodok adabi ni tuan-tuan, dia pesan ke anak dia, tolong bagi kat makcik sebelah, kata mak nak pinggan balik. Lalu hantar kepada jiran sebelah, dia pesan, makcik, mak pesan, mak nak pinggan balik. Okey, tunggu kejap ya, nanti makcik bagi ya, tunggu kejap. Lalu makcik bedah ni pun bubuh dalam pinggan dia, letak dalam pinggannya mi Bandung Muar, udang seko daripada Tawau tuan-tuan. Udang seko besar tangan ni, seko, mi Bandung Muar tuan-tuan. Lalu bawa balik lah, mak ni makcik bedah bagi makanan apa ni, udang seko mak. Mak dia pun tengok, kan betul tu mak kata. Sebab apa betul? Sebab aroma daripada orang sebelah tu dah masuk ke dapur dia ketika dia sedang masak, lalu dia hidu. Masya Allah, sedapnya bau. Tengok-tengok yang dihantarnya itu sama seperti mana apa yang dihidunya, maka dia seronok. Ni orang perempuan punya cerita. Selalu jadi macam tu lah tuan-tuan. Bulan Ramadan yang jadi, bulan lain payah nak jadi tuan-tuan. Jadi maknanya bulan Rajab dan Syaban ni perbanyakkan beri orang makan. Banyaklah sponsor orang makan. Okey. Macam tu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, saya rasa itu saja yang boleh saya kongsikan pada saat ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dan kita doakan mudah-mudahan kali ini Ramadan adalah Ramadan yang paling berkualiti dan paling bermakna di dalam sejarah hidup kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Ramadan ini Ramadan yang paling mantap daripada tahun-tahun yang lalu, dengan kualiti amal ibadahnya, dengan kualiti sedekahnya, dengan kualiti pengibadatannya, dengan kualiti solat tahajudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah rezekikan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Okey, jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita, insya-Allah. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatal matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat yang penuh keberkatan ini wahai Allah, kami menadah tangan untuk mentakzim dan membesarkan-Mu wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti. Rezekikan kami agar disempatkan menyebut kalimah-Mu, la ilaha illallah, sebelum nyawa kami berpisah daripada jasad kami ini wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kehidupan kami di dalam bulan Rajab yang sedang kami lalui ini wahai Allah, dan berkatilah kami dalam bulan Syaban yang akan kami tempuhi nanti wahai Allah, dan sampaikanlah umur kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini wahai Allah. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang paling berkualiti dan paling bermakna di dalam sejarah hidup kami beribadah kepada-Mu wahai Allah, dan kurniakan kepada kami malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan itu wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah asbab majlis ilmu yang sedang kami duduk ini wahai Allah diberikan kenikmatan, kemuliaan, keampunan serta kasih sayang-Mu yang berterusan kepada ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia. Dijadikan kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurga-Mu wahai Allah, dan jangan sesekali Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami wahai Allah, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu wahai Allah. Sihatkanlah tubuh badan kami wahai Allah, sembuhkanlah segala penyakit kami wahai Allah, termasuk kepada isteri kami dan
dan pasangan kami, wahai Allah, serta anak-anak kami. Sekiranya mereka tidak sihat, Kau sembuhkanlah mereka, wahai Allah. Kau berikanlah keafiatan kepada mereka, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ibu dan ayah kami yang masih hidup, berikanlah kesihatan, keafiatan, keberkatan dan kemuliaan hidup kepada mereka berdua di dunia hingga ke akhirat kelak, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat yang penuh keberkatan ini juga, wahai Allah, kami mendoakan khusus kepada hamba-hambamu yang senantiasa menyumbang wang ringgitnya kepada tabung Masjid Al-Irsyad ini, wahai Allah. Mudah-mudahan rezekinya bertambah-tambah hebat, mudah-mudahan kekayaannya melimpah-limpah yang di dalamnya ada keberkatan daripadamu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mendoakan juga kepada seluruh jemaah Masjid Al-Irsyad ini, wahai Allah, agar diberikan istiqamah berpanjangan di dalam beramal soleh kepadamu, wahai Allah. Bahkan direzekikan kami untuk senantiasa berada dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan kami senantiasa mengimarahkan rumah-rumahmu, wahai Allah, dan mudah-mudahan kami senantiasa diberikan pertolongan dan bantuanmu di dalam mentaatimu, di dalam mengerjakan amal ibadah terhadapmu, di dalam mengerjakan amal ketaatan kepadamu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantu kami untuk menjadi hamba-Mu yang bersyukur, bantu kami untuk menjadi hamba-Mu yang hanya beribadah semata-mata kerana-Mu, wahai Allah, dan bantu kami untuk mengkualitikan segala amal ibadah kami terhadap-Mu, wahai Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami pada setiap waktu dan ketika, tidak kira di mana jua kami berada. Juga kami pohonkan kepadamu, wahai Allah, selamatkanlah negara kami yang tercinta ini, wahai Allah, dari segala ancaman dan mara bahaya, dari segala kekacauan dan huru-hara, agar kami dapat hidup dalam aman dan sejahtera. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan sekalian, ayah-ayah dan seluruh yang hadir di saat ini. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita dan Allah berikan kasih sayang kepada kita, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.